zat yang sebenar. Jadi zat Allah tak boleh dipahami hakikatnya. Yang kita hanya tahu zat Allah memang ada. Allah memang ada zat dan zatnya maha suci. Zatnya tak sama dengan segala zat. Zatnya esa, tunggal, satu. Allah Ta'ala. Jadi zat Allah muslimin muslimat tak dapat dipahami hakikatnya. Walau secerdik atau sekuat mana pun akal manusia, daya pemahamannya masih tak berupaya untuk mengetahui hakikat pelbagai perkara. Walaupun manusia tu sangat cerdik, dia tak dapat tahu segala perkara, betul tak? Jangan kata tentang Allah, tentang alam ini pun manusia tak tahu, banyak benda yang tak tahu. Ya, contohnya angin. Angin ada tapi kita tak tahu hakikatnya. Saintis pun tak tahu. Tanya saintis pun dia tak boleh cerita. Tapi saintis ni pandai daripada kita lah. Dia boleh cerita lebih dari kita, tapi dia tak tahu segala-galanya. Ya. Jadi akal walau secerdik mana pun dia tak dapat tahu segala perkara. Akal tidak mampu mengenali hakikat jiwa manusia. Jiwa, kalau kita tanya doktor ke profesor ke, apa hakikat jiwa, dia tak nak cerita. Dia bolehlah cerita teori-teori itu, tapi apa sebenarnya jiwa? Roh misalnya, apa sebenarnya roh? Tak nak cerita. Roh lagi pelik. Tuhan dah sebut dah, qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, roh itu urusan Tuhanku. Maknanya jangan duk menyibuklah, Tuhan tak nak beritahu. Ya, kerja Allah. Begitu juga misalnya akal. Apa hakikat akal? Susah juga nak jawab. Memanglah saintis dia ada buat kajian lah, dia kata akal bagi 3, yang ni bahagian sekian, ini bahagian sekian. Itu pada kiraan dia. Sebab itulah berlaku kes orang yang tak ada bahagian tu. Ya, ada kes saya baca, orang yang otaknya cacat dengan sebab cedera ke apa, hilanglah bahagian tersebut, tapi sarafnya masih berfungsi. Sepatutnya kalau ikut teori doktor, bila dah hilang bahagian tu, matanya buta contohnya, tapi boleh ada lagi. Itu menunjukkan bahawa pengetahuan doktor tu boleh betul, boleh salah. Jangan duk yakin sangat. Ya. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, manusia tak tahu hakikat otak, hakikat mata, hakikat telinga, hakikat roh. Bilanglah hakikat elektrik ni pun. Siapa kata elektrik tak ada? Semua orang percaya elektrik ada. Tandanya pegang wayar matilah. Jadi ada elektrik, tapi macam mana? Wallahu alam. Belajar sains adalah teori, dia kata neutron lah, elektron lah, macam-macam istilah. Ya. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, akal tidak mampu mengetahui hakikat jiwa manusia, sehingga kini ia adalah jiwa manusia masih kekal sebagai isu yang paling kompleks dalam ilmu psikologi dan falsafah. Akal juga tidak berupaya memahami hakikat cahaya, walaupun cahaya merupakan perkara yang paling jelas dan terang. Cahaya, kita tak boleh nak tahu hakikat cahaya. Pelik juga cahaya ni. Cahaya pun benda yang wujud tahu, lebih hebat daripada air lagi. Air itu dia perlukan tempat, betul tak? Air perlukan tempat, tapi cahaya dia tak perlukan tempat, dia cuma perlukan sumber saja. Kemudian dia ada. Nak kata tak ada macam mananya kalau kita pancar tempat gelap, dia akan jadi cerah. Ada. Cahaya dia ada tahu, tapi pelik daripada air lagi. Sebab itulah orang kafir zaman dahulu, contohnya orang Majusi, mereka sembah cahaya sebagai Tuhan, dan mereka sembah kegelapan sebagai Tuhan jahat. Sebab memang hebat cahaya ni. Terutamanya cahaya matahari lagi hebat. Cahaya lampu ni tak dapat menandingi cahaya matahari. Seterang-terang lampu pun tengok masih ada lagi sudut gelap. Tapi bila terang hari nanti semua celah, semua sudut akan cerah. Hebat tu hebatnya. Sebab itulah orang Mesir buat apa ni, piramid tu mengkagumkan. Dia orang tak pasang lampu pun, tapi dengan sistem cahaya matahari tu, dia boleh jadi terang dalam piramid tu, walaupun dia celah-celah. Ini kehebatan cahaya matahari. Kalau manusia kaji, mereka dapat macam-macam faedah. Antaranya sekarang ni orang gunakan cahaya matahari untuk tenaga solar. Itu pun kebijaksanaan manusia. Walaupun begitu, kita tak tahu apa hakikat sebenar cahaya ni. Yang pastinya yang kita tahu, Allah yang cipta. Macam mana? Wallahu alam. Kalau Tuhan cerita pun kita pening kepala juga. Jadi muslimin muslimat, ia juga telah akal juga tidak mampu memahami hakikat sesuatu jisim. Begitu juga hakikat sesuatu atom yang bergabung untuk membentuk sesuatu jisim. Sedangkan jisim merupakan perkara yang paling hampir dengan manusia. Ini kita ni kitab modern lah. Syed Sabit ni cerdik dia memang cerdik. Jadi beliau ni memang cerdik. Beliau hidup zaman Hasan al-Banna, dan Hasan al-Banna suruh beliau karang kitab fiqh sunnah, tak ada mazhab lah. Bagi orang benda tu, orang pondok memang marah lah, tapi orang yang belajar secara neutral, dia tak kisah mana, baca saja untuk buat rujukan, bukan nak pegang 100%.
Jadi Syed Sabit ni memang orang alim. Kalau kitab lama tak sebut pun benda macam ni ya. Ini untuk orang zaman moden sangat cantik. Ya, budak-budak sekolah belajar tentang atom. Sebab itulah timbulnya istilah tenaga atom, tenaga nuklear. Ini benda-benda canggih yang tak ada zaman dahulu. Manusia explore daripada alam yang diciptakan oleh Allah, tapi mereka buat benda yang jahat, buat bom yang membinasakan alam ini. Jadi muslimin muslimat, kita boleh cerita atom tapi tak faham. Kita pasal zarah, molekul dan sebagainya, kita tak faham. Belajar sekolah dulu saya ingat lagi. Ya, cikgu kata, buku pun kata manusia mendengar dengan telinga, komponennya sekian, termasuklah tukul lah, gendang lah. Ya, dia kata apa? Bila suara keluar daripada mulut, suara sampai ke telinga melalui molekul udara. Molekul udara. Sebab mereka dah buat kajian, kalau tak ada udara, tak dengar. Contohnya dekat angkasa lepas, tak dengar. Maka mereka pun buatlah teori saja, mungkin bohong, mungkin betul. Kalau tak ada udara, tak dapat dengar. Maka saintis pun buat teori manusia dapat mendengar dengan perantaraan molekul udara. Tapi kalau kita fikir molek ya, betapa hebatnya Tuhan buat. Saya bercakap sekarang juga muslimin muslimat dengar, betul tak? Bukannya oleh kerana jauh tu makan masa sikit 2-3 saat. Tak. Saya cakap sekarang juga dengar. Masuk telinga. Masuk telinga. Bukannya dengar. Bukan gitu. Tidak gema macam gua tu tak. Ya? Sebut je. Saya. Dengar terus saya. Masa saya sebut saya, orang dengar saya juga walaupun jauh. Bukannya saya, dia tak dengar. Kemudian saya tak. Ya. Jadi muslimin muslimat, teori saintis tu, maknanya kita boleh timbulkan tanda soal. Sebab dia bukan hadis Nabi, bukan Quran. Nak percayalah, tak nak percaya pun maknanya gitu-gitulah ya. Janganlah beriman kalau tidak kafir, tak ada ya. Jadi muslimin muslimat, itulah dia ya, kita masih tak tahu banyak benda. Maka kalaulah kita tak tahu pasal Allah, jangan heranlah ada orang kata Allah Ta'ala, ya saya tak yakin mana sebab tak kenal Allah. Saya lebih suka semua bahala, dia kata, sebab nampak depan mata. Ya, itu dia tak faham. Dia tak faham. Ya, kalau dia faham benda lain banyak yang dia percaya sedangkan tak nampak pun, dia tak faham pun dia boleh percaya. Takkanlah Allah, ya dia pun tak boleh nak percaya. Dia tak nak percaya tentang Allah walaupun tak nampak. Jadi kalau orang manusia cerdik, dia akan nampak. Digunalah hujah ni ya, kalau berdepan dengan orang kafir. Orang kafir suka tanya tau. Orang kafir kadang-kadang hujah dia kuat, dia kata, kamu sembah Allah, kamu tak pernah nampak Allah pun, macam mana? Jawab macam ni. Jawab macam ni. Kita tanya dia, awak percaya tak roh ada? Ada. Okey, awak nampak roh? Tak nampak. Percaya? Okey. Awak percaya tak akal ada? Percaya. Macam mana akal? Tak pernah nampak. Kalau bedah kepala pun, kalau kira ayam pun ada otak juga kan. Lembu pun ada otak, tapi tak cerdik macam manusia. Maknanya akal ini bukannya otak. Akal ni sesuatu kekuatan yang ada dalam otak. Jadi muslimin muslimat ya, kalau kita fikir molek itulah dia. Ya, kita akan yakin bahawa Allah benar-benar wujud walaupun kita tak pernah tengok Allah Ta'ala. Tetapi sebenarnya kita tengok tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, di mana-mana termasuk pada badan kita. Firman Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah, maka tidakkah kamu melihat? Itulah saja untuk pagi ini muslimin muslimat. Semoga apa yang kita belajar diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sambung pada masa akan datang. Tajuk zat Allah ni saya nak panjang sikitlah sebab tajuk ni penting. Kerana bila faham tentang zat Allah, kita akan faham tentang sifat Allah. Kerana zat dan sifat adalah dua benda yang tak dapat dipisahkan. Ya, itulah saja untuk pagi ini. Semoga ilmu kita diberkati oleh Allah dan kita diberikan kekuatan untuk beramal dengan ilmu kita kerana Allah, dan kita bersiap sedia sentiasa ya untuk mati ya, untuk bertemu dengan Allah di hari akhirat. Jangan kita hidup ala kadar. Hiduplah cara ulama-ulama tasawuf, hiduplah cara Nabi dan para sahabat. Ya, mereka hidup dengan penuh takwa kepada Allah. Mereka tak buat maksiat langsung. Ya, tak macam kita yang hidup dalam keadaan buat maksiat, buat taat, pergi masjid, buat maksiat, telinga pun dengar benda haram, majlis kahwin, menyanyi lagu Siti Nurhaliza, Siti Saloma pun kita pergi. Maknanya kita ni bercampur aduk, tak soleh betul.
kita masih malu pada orang, aku tak pergi kau kata apa, itu maknanya bukan kerana Allah, kerana manusia. Jadi kena ubahlah lagi. Masih banyak kelemahan kita yang kita kena fikir. Masyarakat Kuala Lumpur ni saya tengok lebih teruk daripada dekat kampung. Kampung kalau majlis kahwin senyap je, tak ada lah bising-bising muzik. Kat sini kalau kahwin, na'udzubillah, ada yang pasang lagu orang putih pun ada. Kalau hak tak malu tu, ayah dan mak dia berkaraoke pun ada. Majlis kahwin panggil ustaz, ya, nak suruh berkat, padahal majlis itu daripada awal lagi tidak ada berkatnya, ya. Jadi kita nak betul-betul amal Islam. Majlis kahwin amal Islam, muamalah amal Islam, jual beli amal Islam, malam siang kita amal Islam, baru mati Tuhan redha. Ini kita buat maksiat tanpa rasa takut ni, na'udzubillah lah, boleh masuk neraka lah kita sebab tak takut pada Allah. Jadi muslim-muslimat jagalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah segala amalan soleh kami, sekalipun sangat sedikit, ya Allah. Sekalipun amalan kami penuh dengan kecacatan dan kelemahan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak seperti para sahabat-Mu, ya Allah. Iman kami lemah, ya Allah. Hati kami lemah, ya Allah. Walaupun begitu, terimakanlah amalan kami seadanya, ya Allah. Janganlah Engkau kehendaki kesempurnaan daripada kami, lalu Engkau tolak amalan kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak menerima amalan kami, kepada siapakah lagi hendak kami persembahkan amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Sekalipun sangat besar dan sangat banyak, sekalipun sangat keji, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa, dan sesungguhnya kami sebagai manusia tidak lepas daripada melakukan dosa kepadamu. Yang kami minta adalah taubat nasuha. Yang kami minta adalah banyak bertaubat kepadamu, lalu Engkau ampunkan dosa kami dan kasih kepada kami seperti mana yang Engkau janjikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dengan husnul khatimah, jangan matikan kami dengan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang saleh, sekalipun kami tidaklah saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga dengan rahmat dan pengampunan-Mu, dengan limpah kurnia-Mu, dan jauhkanlah kami daripada api neraka dengan rahmat-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu